Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar? Harap dalam keadaan sihat walafiat dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung kelas kita lagi dalam modul Basic PLC Programming. Untuk kali ini ialah slot yang kelima. Slot kelima bagi Basic PLC Programming kod D101325 dalam LA3. LA ni maksudnya Learning Experience. Learning Experience iaitu Perform Industrial Automation Control System Programming. So dalam LA3 ini pelajar-pelajar akan didedahkan berkenaan dengan peralatan atau peranti yang digunakan bagi tujuan untuk melakukan atur cara ataupun programming bagi PLC. So PLC tanpa programming ibarat jasad tanpa roh lah. Bermakna PLC tu kalau tak ada programming dia, kita tak boleh nak guna. Kena ada program baru boleh guna. Kalau ada program tak ada PLC pun tak boleh guna juga. So kena ada dua-dua, kena ada program, ada PLC. Atau bahasa Melayu atau cara lah. Bahasa Melayu atau cara, bahasa Inggeris dia programming. Baik. Okey, tujuan pembelajaran kita pada hari ini akan menerangkan ialah berkaitan dengan jenis-jenis peranti dan kaedah yang digunakan dalam pengatur caraan PLC. Okey, maksud peranti ni ialah peralatan. So, peralatan macam mana, apa dia peralatan yang kita nak gunakan bagi melakukan aktiviti ataupun kerja-kerja pengatur caraan PLC ni. Baik. Mengenali konsol pengatur caraan PLC. So dekat sini juga akan diterangkan, saya akan jelaskan kepada pelajar-pelajar mengenai konsol pengatur caraan PLC. Ini merupakan salah satu peranti yang digunakan untuk melakukan atur cara PLC, konsol. Okey. Bahagian-bahagian serta fungsi-fungsi kekunci konsol pengatur caraan PLC. So dekat kita punya konsol tu terdapatnya kunci-kunci. So nanti juga akan diterang. Kekunci. Kekunci ni maksud dia bukan kunci-kunci. Kekunci ni ialah maksudnya punat-punat lah, punat tekan yang kita terdapat pada konsol tersebut. So ada fungsi-fungsi yang kita kena tahu. Macam mana nak guna, bila mana nak digunakan. So akan diterangkan nanti secara lebih jelas dan terang lah. Okey, seterusnya pengatur caraan menggunakan komputer. Okey, selain daripada konsol ni tadi, kita ada guna lagi satu satu lagi peralatan, iaitu menggunakan komputer. So maksudnya ada guna konsol ataupun ada yang gunakan komputer bagi melakukan aktiviti pengatur caraan PLC. So seterusnya ialah perisian ataupun software pengatur caraan PLC, CX programmer. Okey, so bila kita nak gunakan komputer, kita kena ada dia punya software ataupun kena ada dia punya perisian. Jadi software, nama perisian software dia untuk PLC ni ialah kita gunakan CX programmer. So CX programmer ni ialah software yang digunakan bagi PLC yang berjenama Omron, yang jenama Omron. So untuk PLC ni dia banyak jenama. So berbeza-beza jenama, berbeza pula lah software yang kita gunakan. Baik, boleh? Okey. Kalau kita lihat kat sini, okey, ni yang belah kiri saya ni, ini ialah konsol. Ni yang dinamakan konsol. Yang ini ialah komputer.
komputer sama ada pun desktop ataupun laptop lah. So ini kaedah dan peralatan lah. Ini peralatan yang digunakan bagi pengatur caraan PLC. Secara umumnya bagi konsol ni penggunaannya memasukkan kod-kod kekunci yang terdapat padanya dengan menekan yang tersedia secara manual. Okey. So dekat konsol ni ada button-button ataupun kunci, kita kena tekan dia secara manual lah, kena masukkan data-data mengikut atur cara yang nak kita buat. So ada fungsi-fungsi button tersebut yang mana berdasarkan lita-lita. Contoh nak buat konsol ni kita kena ada diagram dulu lah. Diagram tu apa nanti saya akan lebih detail. Okey, komputer. Okey, ini komputer. Salah satu lagi cara kaedah ataupun device ataupun peralatan yang digunakan untuk melakukan pengaturcaraan PLC komputer. So terutama komputer ni wajib kena ada software ataupun perisian bagi menyediakan atur cara untuk PLC. Okey, jelas Itu konsol. Yang belah kiri ni konsol, yang belah kanan ni komputer. Yang pula kita panggil konsol ni remote. Yang ni kita panggil konsol. Remote lain. Okay. Okey, penggunaan konsol dalam pengaturcaraan ke PLC dihubungkan secara terus dengan menggunakan kabel peripheral bagi memindahkan data program. So macam mana dia berhubung ialah menggunakan kabel peripheral. So disambungkan konsol ini ke PLC dengan kabel peripheral barulah boleh berfungsi. Kalau tak ada kabel ni tak boleh berfungsi untuk memindahkan data. So data perlu dipindahkan daripada konsol masuk ke dalam PLC. So ini gambar rajanya lah kalau dapat kita lihat lebih detail bagaimana konsol ni. Jadi kita buat program buat atur cara di sini. So dia transfer data ni masuk melalui PLC dengan kabel peripheral kabel. Okey. Sedikit penerangan berkenaan dengan konsol. Okey, konsol pengaturcaraan merupakan salah satu dari peranti pengaturcaraan yang terdapat dalam bahagian pengaturcaraan. Macam saya terangkan yang mula tadi. Konsol pengaturcaraan iaitu mempunyai 4 bahagian paparan, iaitu paparan, mod memilih, paparan kekunci dan kabel peripheral. Okay, penerangan ini merupakan penilaian awal kepada pelajar tentang bahagian konsol pengaturcaraan supaya pelajar dapat melakukan kerja-kerja memuat turun atur cara ke dalam PLC. So untuk kelas hari ni kita tengok sajalah. Kalau nak buat tak boleh, saya pun tak boleh nak buat konsol ni secara online. Dia tak boleh nak, kita kena masukkan secara manual. So awak kena sendiri, pelajar sendiri kena pegang, rasa, masukkan data-data ni, data-data yang nak kita atur carikan tu ke dalam konsol kita ni, bergantung pada projek ataupun diagram yang diberikan lah. Nanti dalam video nanti akan diterangkan sedikit berkenaan bagaimana penggunaan konsol. So nanti bila dah balik, dah masuk ke NP nanti untuk amali, nanti baru dapat rasa macam mana kita nak gunakan konsol untuk buat program PLC, atur cara PLC. Okey, ini gambar rajah konsol. Tadi itu gambar rajah sebenar, ni gambar rajah dia lah, lakaran dia. Okey, terdapat 4 bahagian utama. 4 bahagian utama pada konsol ni iaitu bahagian pemilih mode, yang ni pemilih mode kat bawah sini. Paparan, yang ni bahagian paparan ataupun skrin, kita punya skrin paparan di sini. Papan kekunci, ini bahagian papan kekunci. Ni yang ada kekunci button-button yang nak ditekan pada konsol tu lah. Ni kabel peripheral, ni kabel ni yang sambungkan daripada konsol
Yang hujung ni sambungan kepada PLC. Okay. Okey, bahagian paparan berfungsi memaparkan atau cara yang telah dimasukkan ke dalam unit pemprosesan pusat CPU atau yang sedang ditulis. So bahagian paparan ni dia akan memaparkanlah apa juga jenis data-data yang kita masukkan ke dalam konsol. So bahagian ni terdiri daripada skrin LCD ataupun liquid crystal display. Ini gambar yang sebenar dia. Dekat sini dia akan paparkan, dia akan monitor, dia akan display kan apa yang kita tekan-tekan tu, yang kita masukkan tu, dia akan keluar dekat pada bahagian paparan. Kalau tak ada benda ni, macam mana kita nak buat kita punya program? Kalau katalah papan kunci ni ada, kalau paparan ni tak ada ataupun monitor ni tak ada, boleh buat? Tak boleh buat sebab kita nak kena tengok apa yang kita key in atau kita masukkan data yang dekat dalam konsol ni. Okey, seterusnya ialah bahagian pemilih mode. Okey, bahagian ni terdiri daripada switch pemilih iaitu selector switch. Ini switch pemilih selector switch yang menggunakan anak kunci sebagai alat pemilih mode. Anak kunci tersebut digunakan juga sebagai langkah keselamatan bagi memastikan atau cara hanya dapat dilihat dan diubah suai oleh sesiapa yang memiliki anak kunci tersebut. So ni safety lah. So kena pastikan ada kunci ni baru kita boleh gunakan konsol ni. Kalau tak ada kunci ni tak boleh sebab kita penting, pemilihan mode ni penting kalau kita nak buat program sebab dekat sini lah yang menentukan bahagian-bahagian apa, terdapat 3 bahagian iaitu bahagian run, bahagian monitor, bahagian program. Okey. Kita pergi pada bahagian program tu. Program mana program? Okey, yang ni bahagian program. So kita bila kita select anak kunci ni, kita pusingkan, kita turnkan kepada projek, apa yang berlaku? Okey. Program dipilih apabila hendak membina, mengubah suai dan membaiki ralat sesuatu atau cara. Okey, so mula-mula starting nak buat atau cara, kenalah pilih program. Letakkan pada mode program, barulah kita masukkan data-data atau cara yang diperlukan untuk menyediakan program bagi PLC. Ingat, mode, program. Kunci dia macam ni, select pada program. Okey, seterusnya mode monitor. Mode monitor dipilih apabila hendak menukar data sedia ada dalam PLC yang sedang dikendalikan. Mana mode monitor? Yang tengah. Okey, yang tengah-tengah ni mode monitor. Ni tadi mode program, ni mode monitor. So, bila kita hendak menukar data dalam, kita dah masukkan data, lepas tu kita nak ubahkan dia, PLC pula sedang berkendali, maknanya kena sedang on, sedang jalan. So, kita kena select pada bahagian monitor untuk buat editing. Buat editing program. Baik, seterusnya ialah run. Ini gambar rajah untuk anak kunci diselect atau dipilih mode pada run. Apa maksud run? Mode run ialah dipilih apabila hendak melaksanakan atau cara yang sudah dimasukkan ke dalam PLC dan boleh melakukan sebarang perubahan dalam atur cara tersebut. Okay. So bila kita dah masukkan kita punya atur cara dan kita nak jalankan atur cara kita kena letak anak kunci tersebut pada mode run. Barulah PLC boleh jalan. Program yang atur carakan tu boleh bergerak, boleh berfungsi. Baik, seterusnya ialah bahagian papan kekunci. Secara umumnya terdapat 3 bahagian utama pada bahagian papan kekunci ni. Papan kekunci, kalau lihat pada yang besar ni, nak panah oranye ni dia tunjuk ni ialah papan kekunci. Okey, terdapat 3 jenis iaitu kekunci kendalian.
Ini kekunci kendalian anak panah yang garisan putus-putus. Ini sampai sini. Ini daripada sini sampai sini untuk kekunci kendalian. Okey, untuk kekunci arahan pula yang bahagian sini. Ni kekunci arahan ni, dia luas. Dia besar sikit. Ini untuk kekunci arahan bahagian atas. Ni bahagian atas yang sini. Okey, untuk kekunci angka yang sini. Ni untuk kekunci angka bahagian yang bawah ni. Garisan betul-betul. Baik. Terdiri daripada switch tekanan yang disusun mengikut jenis kekunci yang dipisahkan berdasarkan warna, di mana kekunci arahan berwarna kelabu. Okey, ini kekunci arahan tadi dia berwarna kelabu. Kekunci angka berwarna putih. Ini kekunci angka berwarna putih. Kekunci kendalian berwarna kuning. Ini kekunci kendalian warna kuning. Dan kekunci clear atau CLR warna merah. Yang mana? Okey, yang bawah ni. Itu dia punya kod color lah yang terdapat pada PLC. Yang terdapat pada konsol. Okey, sekarang saya akan terangkan berkenaan dengan fungsi-fungsi kekunci tersebut. Okey, fun ataupun function. Mana butang fun? Macam ni. Okey, fun digunakan untuk memasukkan arahan khas. Arahan khas masuk dekat sini. Contoh fun biasa digunakan untuk di akhir atau cara. So kena N atau M di N atau garis sebut. Kita kena letak fun 01, function 01. Tu maksud dia kita bila mana nak gunakan kekunci fun. Kekunci shift maknanya digunakan untuk memaparkan operasi yang menggunakan arahan shift register. Kalau nak guna shift register ni kena tekan kekunci SF shift. Okey, ke atas ni. HR holding relay digunakan untuk arahan holding relay. Ni HR ni yang hujung ni. Ni kalau nak buat holding relay kita kena pakai hujung ni. TR temporary relay digunakan untuk arahan temporary relay. TR yang ni. Okey, relay ni bahasa Melayu ni ialah ganti magnet. Relay. Tu sebab untuk belajar detail relay ni dia ada dekat untuk modul elektrik elektronik. Nanti awak belajar relay lah dalam hidrolik magnetik pun ada juga belajar relay nanti. So semua modul tu dia ada berkait rapat lah antara satu dengan yang lain elektronik ni. Okey, seterusnya yatim ataupun timer digunakan untuk arahan timer. Timer ni ialah pemasa. So kalau kita nak masukkan pemasa atau masa tertentu berapa saat kita gunakan tim. Kat mana tim? So kat sini tim. Ni button tim ataupun kekunci tim. CNT counters digunakan untuk arahan counter. CNT ini counter. Ni counter ni ialah bahasa Melayu ia dipanggil sebagai pembilang. Kita nak jalan atau sebanyak 5 kali, so kita gunakan counter ni. Load LD digunakan untuk masukkan peranti pada permulaan litar atau cabang litar. Okey, kalau untuk memula starting kita kena guna load ni. Ni button ataupun ni kekunci load. So dekat load ni ada simbol contact open. Untuk permulaan kena, kalau kita nak masukkan atau cara load, kita tekan kekunci load. And digunakan untuk menambahkan peranti yang disambung secara sesiri di dalam litar. So kata lepas load ada contact open lagi sebelah litar dalam bentuk ladder diagram atau litar tangga. So kena masukkan arahan N. Okey, kita tekan kekunci N yang atas ni N. Okey, or digunakan untuk menyambungkan peranti yang disambungkan secara selari di dalam litar. So di sini button dia. Ni button O. Okey, cuma nak bezakan siri dengan siri. Kadang kita kira sesiri ni maksud dia sebaris ni lah. 1 dengan 2 ni sesiri. Kalau selari, di selari ni ialah atas dengan bawah.
1 dengan 0 ialah selari. 4 dengan 1 ialah selari. 4 dengan 5 apa? 4 dengan 5 sesiri. Sesiri ke kanan, selari ke bawah. Okey. Okey, seterusnya ialah not. Not digunakan bersama arahan load, and dan or menyatakan sesuatu peranti berada dalam keadaan normally close. NC ni ialah normally close. Mana not? Di sini not. Okay. So kalau kita nak masukkan arahan load not, contohnya berpemula program normally open tapi gunakan normally close, so kena tekan load not ataupun end not dan sebagainya lah. Okay. Out digunakan untuk arahan peranti keluaran. Okay. Untuk peranti keluaran kita gunakan out. Kat mana out? Ini out. Okay. 0 hingga 9 digunakan untuk memasukkan penomboran per 10 atau per 16-an. Per 16. Masuk di sini kalau ni kalau untuk masukkan address ataupun nombor-nombor bagi program, so kita kena key in pada bahagian ni lah. Ada 0 hingga 9. Del ataupun delete digunakan untuk memadamkan sesuatu rangkaian arahan. Mana button delete? Okay, delete sini. Okay, delete warna kuning ni, delete. So kalau kita nak memadamkan satu rangkaian arahan, so kita tekan ke kunci delete. Okay. INS ataupun insert ni di bahagian bawah ni. So fungsi insert ni ialah digunakan untuk memasukkan sesuatu rangkaian arahan. Insert ni biasa kita guna contoh tertinggal baris, tertinggal kontak. So kita boleh gunakan insert ni untuk masukkan kontak atau masukkan, tambahkan dalam program kita. So kita gunakan insert. Write digunakan untuk menulis arahan ke dalam peranti ingatan. Ni write. Ada dekat ke kunci di sini, write ni. So bila kita typekan arahan atau tekan button ke kunci arahan, selepas tu kena tekan write, mana kita confirm nak masukkan data tersebut dekat dalam konsol. Okay, clear. CLR digunakan untuk memadamkan atau membatalkan sesuatu arahan atau data. Ni clear. So clear ni akan masuk hampir dia tak serupa dengan delete, tak sama, tapi clear ni berfungsi sebagai bila kita nak clear program lah, kita nak clearkan program pada dalam konsol ni, so kita kena tekan ke kunci clear. Okay, kabel peripheral, ni kabel, ini wajib ada kabel peripheral ni, berfungsi sebagai alat perantara yang membolehkan CPU berkomunikasi dengan konsol pengaturcaraan. Segala data pengaturcaraan akan berulang-alik melalui sama ada dari CPU ke konsol atau daripada konsol kepada CPU. So kalau kita tak ada kabel ni, kita tak boleh nak download ataupun upload. Ini kita pindahkan daripada konsol kepada PLC atau PLC kepada konsol untuk data. So itulah yang menghubungkan antara konsol dan juga PLC dalam kerja-kerja melakukan pengaturcaraan PLC. Okay. Baik, selepas ni kita akan tengok video bagaimana cara ataupun konsol ni berfungsi. Baik, sama-sama kita saksikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan konsol sebagai alat untuk memasukkan perintah ke dalam perangkat PLC. Instruksi yang akan kita masukkan memanfaatkan satu input dan satu output. Input dalam 000
dan output di alamat 10.00. Sebelum melakukan pemrograman PLC menggunakan konsol, persiapkan terlebih dahulu job sheet, konsol, dan juga kabel jumper secukupnya. Kemudian pastikan trainer sudah siap untuk digunakan. Bagian-bagian yang perlu diperhatikan pada trainer PLC yang kita gunakan. Yang pertama adalah bagian saklar on-off. Saklar on-off terletak di sini. Kita bisa naikkan. Kemudian diperhatikan di PLC akan menyala. Dan ada indikator hijau pada power, berarti PLC sudah siap untuk dioperasikan. Hati-hati, pada saat PLC sudah menyala, maka arus pada tegangan 220 dan 24 volt juga sudah aktif. Maka sebelum kalian melakukan perakitan trainer, pastikan PLC dalam keadaan mati. Pada pemrograman konsol kali ini, kita menggunakan satu input dan satu output. Dengan instruksi input load dengan alamat 00 dan output dengan alamat 10.00. Untuk memudahkan identifikasi, kita gunakan pewarnaan kabel yang berbeda. Terlebih dahulu, kita sambungkan bagian input. Kita membutuhkan satu input berupa push button. Kita gunakan S3 di sini dengan warna hijau. Push button. Kita hubungkan ke PLC dengan alamat 00 sebagai kontak load. Kemudian hubungkan kaki push button ke voltage 24 volt sebagai input. Kemudian kita hubungkan input 24 volt negatif ke kanan PLC. Berikutnya kita hubungkan bagian output. Bagian output kita gunakan lampu H0 di bagian yang atas. Kaki lampu kita hubungkan ke X220, kemudian kaki yang satunya kita hubungkan ke alamat 10.00 output. Sedangkan common output kita hubungkan ke L fase 220. Pada berikutnya kita siapkan konsol. Kita hubungkan konsol melalui peripheral yang ada ke bagian peripheral PLC. Jika sudah siap, nyalakan PLC dan konsol akan otomatis nyala. Sebelum melakukan pemrograman menggunakan konsol, pastikan kontak pada konsol diarahkan ke sisi program. Kontak ke kanan. Di sini ada 3 kontak, ada run, monitor, dan program. Kita arahkan kontak pada konsol di arah program. Di layar konsol muncul tulisan program password. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah proses clear password. Caranya kita tekan clear, monitor, clear, sehingga pada layar terdapat angka 0000.
Berikutnya kita akan menghapus program yang sudah ada di PLC dengan cara menekan tombol clear, set, not, reset, monitor, clear seperti berikut ini. Clear, set, not, reset, monitor, clear. Kita coba sekali lagi. Pada saat kita menekan, perhatikan pada layar, pada saat kita menekan tombol clear, set, not, reset, di sini terdapat tulisan 00 memory clear. Kita tekan monitor, itu ada N hasil, berarti kita sudah berhasil menghapus seluruh memori yang ada di dalam PLC. Kita cek dengan menggeser kursor ke bawah. Setelah kita menghapus memori, perhatikan di layar konsol, di situ terdapat 00 read, kemudian di bawahnya ada log 000 dalam kurung. Nah, berarti di situ tidak ada operasi sama sekali, atau sudah bisa dikatakan memorinya kosong, no operation. Kalau kita cek ke bawah, di situ dengan alamat 03, 04 semua sudah kosong. Oke. Berikutnya, konsol sudah siap kita gunakan untuk memasukkan perintah ke dalam PLC. Sesuai dengan yang akan kita masukkan, satu input dan satu output dengan alamat input 00 dan alamat output 10.00. Instruksi input yang akan kita masukkan adalah load dengan alamat 000. Kita tekan load dengan alamat 000. Di situ di layar tertera LD 000. Kemudian kita tekan write. Pada alamat 01, baris 01 atau instruksi berikutnya masih kosong, no operation, kita isikan dengan output. Karena kita hanya menggunakan satu input, satu output, kita masukkan output. Nah, di sini di sebelahnya LD ada out, kita tekan out dengan alamat 1000 atau 1000. 1000. Kalau sudah, kita tekan write. Kita coba cek di alamat 00 ada load dengan alamat 00, kemudian out dengan alamat 1000. Untuk mengakhiri harus kita tutup dengan N. Dan tekan function dan 01 write. Kita cek sekali lagi. Alamat 00 ada instruksi LD atau load di alamat 000, kemudian ada out di alamat 1000, dan yang terakhir N untuk menutup instruksi yang sudah kita masukkan. Setelah selesai, kita geser kontak pada konsol ke posisi run. Kalau sudah run, berarti program sudah masuk ke dalam PLC. Jadi kan pada saat kita tekan S3, ini adalah input dengan alamat 00, kemudian lampu 00, penduduk alamat output 1000, dan sudah kita program di konsol. Kita tekan S3, maka lampu akan menyala. Tekan satu input, satu output. Memang menggunakan konsol sudah berhasil kita lakukan. Kita lepas push button,
aku akan mencintai. Demikian praktikum programming konsol PLC untuk kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Baik, itu dia tadi sedikit pengenalan berkenaan dengan cara bagaimana nak menggunakan konsol pengatur caraan. Itu cara dia tadi diterangkan dalam video. Cuma maksud 00 tu tadi sebenarnya maksud dia ialah kosong-kosong. Video tu adalah video daripada Indonesia. So 00 tu sebenarnya ialah kosong-kosong. Baik. Okey, seterusnya ialah pengatur caraan. Pengatur caraan PLC menggunakan komputer. Kalau yang tadi kita menggunakan konsol, sekarang ni seterusnya ialah kita menggunakan PC lah atau laptop ataupun desktop. So berbeza dengan menggunakan konsol tu tadi. So pengatur caraan dibuat dengan menggunakan komputer melalui perisian yang bersesuaian dengan jenis PLC yang digunakan. Data yang dibuat melalui perisian ataupun software akan dipindahkan ke dalam PLC dengan menggunakan kabel USB atau kabel RS-232 bergantung kepada jenis PLC yang digunakan. So ni contohnya kita punya laptop, ni kita punya PLC. So macam mana nak pemindahan data tersebut berlaku melalui kabel USB ni lah. Kabel USB ni akan bersambung di antara laptop ni dan juga PLC ni. So itu bagaimana data tersebut dipindahkan. Kalau konsol tadi kita gunakan peripheral cable. Baik, seterusnya ialah setiap program komputer mempunyai tingkap utamanya tersendiri. Tingkap utama ini umpama sebuah bengkel yang mempunyai meja kerja, peranti peralatan, almari menyimpan perkasan dan bermacam-macam lagi. Penerangan ini bertujuan menyatakan fungsi bagi bahagian yang terdapat pada tingkap utama CX programmer dan menerangkan bahagian toolbar dengan lebih lanjut. So, ni contoh software yang kita gunakan, CX programmer. So, dia ada banyak version lah. Ada version 9.1, kalau yang lama tu dah ada 7.5 dan sebagainya. Yang Omron ni ialah brand untuk MPLC yang kita gunakan lah. Brand PLC kita brand Omron. So kalau lain PLC, lain lah pula software dia. Baik. Okey, tingkap utama terdiri daripada 11 bahagian. Ia adalah title bar. Title bar bahagian atas ni. Menu bar, bahagian menu, bahagian bawah ni. Okey. Bahagian toolbar, yang ni serial bahagian toolbar. Bahagian project tree di belah bawah ni kita panggil sebagai bahagian project tree. Bahagian output window terletak di bahagian bawah sekali yang ni. Okey, bahagian ladder window. Okey, yang bahagian ni yang kita akan buat program nanti di sini. Kalau nak buat gunakan software ni atau application ni, so dekat bahagian ni lah kita akan create atau kita buat kita punya ladder diagram. Sebenarnya banyak lagi fungsi-fungsi dia. Untuk kelas teori kali ni hanya pengenalan saja. Untuk lebih detail bila kita buat amali sebenar nanti akan diterangkan dengan lebih jelas dan detail lah. Okay. Okey, untuk title bar, ni title bar menunjukkan nama fail bagi data yang telah disimpan dalam atur cara CX programmer. So kalau kita save katalah projek 1, dekat sini akan keluar nama dia projek 1. Nama yang kita save pada projek yang kita buat. Okey, menu. Menyertai menu yang boleh dipilih untuk fungsi-fungsi tertentu. Toolbar. Toolbar yang di sini menyeraikan ikon simbol yang boleh dipilih untuk fungsi-fungsi tertentu. Project tree,
Mengawal atur cara dan data, antara kegunaan adalah membolehkan data disalin atau dipindahkan dari satu atur cara ke atur cara yang lain. Output window, yang mana output window? Output window bahagian ni, okey. Ianya akan memaparkan kesalahan semasa kerja-kerja compile dilakukan. Compile ni bila kita dah siap, maksud compile ni ialah bila kita dah siap kita punya program, kita nak check sama ada program tu ada masalah ke tak. Kalau ada masalah dia ataupun tak, dia akan keluar dekat bawah ni lah. Okey, maksud dia memaparkan keputusan pencarian kontak coil dari senarai pencarian. Kalau ada error kat sini dia akan paparkan. So kalau nak kena editing apa semua, nanti kalau kita compile error, so dia akan mention atau display pada bahagian output window. Ladder window ni, okey, ladder window ialah paparan yang digunakan untuk mengatur carakan atur cara. So atur cara yang kita buat ni ialah dekat bahagian ladder window ni. Okey, bahagian toolbar. Terdapat 3 toolbar bagi bahagian toolbar shell programmer. Ialah, ia adalah standard PLC diagram, program, view, insert dan symbol table. Ini contoh bahagian toolbar. Okay. So, dia tak jauh beza lah dengan toolbar standard program-program yang terdapat pada Microsoft. Kalau awak ada biasa guna Microsoft Office, Microsoft Excel, so kat sini lah contohnya kita nak buat baru. Ini kalau nak open folder, nak save, sama juga macam dekat Microsoft Office. Okay, toolbar PLC. Ini bahagian toolbar PLC. Terdapat ikon-ikon ni kita lihat sini. Contoh ada work online, transfer to PC, transfer from PLC. Kalau online ni contohnya dipilih untuk supaya komputer dapat berkomunikasi dengan PLC. So kita nak check kita punya connection antara PLC dengan kita punya komputer kekal offline. Okay, transfer to PLC ni pula ialah untuk kita memuat turun ataupun dipilih supaya atur cara yang dihasilkan dapat dimuat turun ke PLC. Okey, transfer from PLC dipilih supaya cara berada dalam ingatan PLC dimuat naik ke dalam komputer. Kalau ni kita nak upload, maksudnya kita upload daripada PLC ke PC. Kalau ini kita download daripada PLC, daripada PC kepada PLC. Okay, ini bahagian mod program. Mod program bahagian atas ni. Okay, mod program. Dipilih supaya atur cara yang dihasilkan dapat dimuat turun ke PLC dan sebelum ikon transfer to PLC dipilih. Mod monitor dipilih supaya perjalanan atur cara dapat dilihat semasa PLC sedang bekerja. Bekerja ini maknanya sedang online lah. Kita kena tekan mod yang ada gambar cermin mata ni. Ni mod monitor. So supaya kita dapat lihat pergerakan program tersebut dari paparkan daripada share programmer, bagaimana secara online kita dapat monitor pergerakan program tersebut. Okay, ini pula mod run di sini. Okay, dipilih supaya PC dapat bekerja dengan atur cara yang telah dimuat turun. Okay, ini bahagian toolbar PLC. Okay, ini toolbar diagram. Ini bahagian toolbar diagram. Kalau untuk zoom, dipilih supaya paparan dia dapat dikecilkan atau dibesarkan. So kita nak besarkan skrin atau kecilkan, kita tekan ni. So kita dapat view dia lebih jelas, atau kita nak kecilkan boleh daripada tekan daripada zoom. Toggle grade dipilih supaya paparan terjadi mempunyai grade dirujuk. Ini lebih kepada paparan lah, paparan pada display untuk program atau cara yang kita buat. Show comment dipilih supaya paparan cara dipaparkan komen-komen bagi peranti yang diatur carakan. Itu bagi show program. Ni button dia. Okay, show
Selection mode berfungsi sebagai penunjuk dan pemilih. New contact, ni kalau kita nak buat leadergram, kita selalu kita gunalah new contact, new close contact, new contact or new close contact or semua ada pengertian ni. Contoh kalau kita ni contact ni dipilih apabila mengatur cara contact NO. NO di sini maksudnya ialah normally or open. Normally open. Itu maksud NO ni, terbuka ni. Open. So kita panggil sebagai contact normally open yang berada dalam keadaan kedudukan tunggal atau sesiri. So yang ni pula ia dalam keadaan close. NC normally close. Okay. New contact or, ni or sama dengan open, cuma beza dia yang ni open dengan or ni ialah ni ada, kalau dia straight, kalau ni ada bahagian atas. Ni masih ada or mengatur carakan kataan normally open yang berada dalam kedudukan selari. Kalau ni tadi sesiri. Ni close contact or mengatur dipilih apabila mengatur cara contact normally close yang berada dalam kedudukan selari. Kalau yang ni close contact, kalau yang ni open untuk or, ni close untuk or. Baik. Okay, new vertical. New vertical yang ni dipilih apabila mengatur carakan garis meregak. Kita contoh nak sambungkan load kepada or, so kita gunakan new vertical. Ni horizontal dipilih apabila mengatur carakan garis melintang. So kita nak sambungkan antara satu kontak ke satu kontak, kita gunakan new horizontal. New coil dipilih apabila mengatur carakan kontak normally open. Okay, sebenarnya di sini ialah untuk output lah. New coil ni output, kita gunakan new coil. New coil close sama juga untuk output, cuma dalam keadaan bentuk tertutup atau normally close. New PLC instruction dipilih apabila mengatur carakan arahan-arahan istimewa ataupun special function. Okey, seterusnya toolbar program. Ini compile program. Okey, gambar jari yang atas ni dipilih untuk mengetahui jika terdapat sebarang kesilapan pada atur cara yang sudah diatur cara di komputer. So bila kita dah siap, kita kena tekan button compile program ni untuk dia check sama ada program kita okey ataupun tidak. Okey, compile PLC program. Dipilih untuk mengetahui jika terdapat sebarang kesilapan pada antara yang berada dalam ingatan PLC. Itu beza dengan compile yang atas ni compile PLC program. Okay, seterusnya ialah toolbar view. Ini ialah view diagram, bawah ni view numeric. View diagram ni dipilih supaya paparan merupakan atur cara dalam bahasa litar tangga ataupun dalam bahasa ladder diagram lah. Litar tangga bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia ladder diagram. Kalau nak tekan ni button yang atas ni untuk tool view. Okay, untuk view numeric, dipilih supaya paparan merupakan atur cara dalam bahasa kod numeric. Kod numeric kalau kita program sama, program satu je kita buat, cuma yang membezakan kalau paparan ni, kalau kita nak bentuk, kalau kita buat contoh dalam bentuk ladder diagram, kita nak tengok apa daripada ladder diagram tu, dia akan hasilkan juga dalam bentuk numeric kod numeric. Okay, baik, itu saja untuk penangan hari ni. Harap pelajar-pelajar dapat memahami sedikitlah mengenai peranti-peranti, iaitu kita dapat tadi dua peranti pengatur caraan PLC ni, satu menggunakan konsol dan satu lagi menggunakan komputer. Baik, cukup setakat ni. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk kelas saya pada hari ini. InsyaAllah panjang umur, berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Stay, patuhi SOP, patuhi penjarakan sosial. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.